Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ilahi. Oh my god. Itu mereka ibadah tuh lari, woi. What the hell is even that? Oh my god. Baru ini viral mengenai masyarakat Bandung dikecohkan dengan aktiviti yang mencurigakan di salah satu bangunan yang terletak di wilayah Kota Bandung di Indonesia. Kelihatan sekumpulan orang yang sedang menari diiringi muzik sambil memasang lampu berwarna merah menambahkan ketakutan pada masyarakat yang tinggal di situ. Tidak lama selepas itu, viral pula video yang lain yang diupload oleh salah seorang pengguna di TikTok apabila beliau ini singgah di salah satu mushola di Indonesia untuk melaksanakan ibadah solat. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan keadaan surau berkenaan yang kelihatan agak aneh tidak seperti musholah yang lain. Dalam video itu jelas kelihatan di salah satu sudut surau berkenaan bak buku yang dipenuhi dengan bahan bacaan tentang kefahaman ajaran Syiah. Dari sudut yang lain, terdapat lakaran gambar yang dikaitkan dengan cucu Nabi SAW iaitu Sayyidina Husin. Bahkan, terdapat juga kepingan batu yang sering digunakan oleh puak-puak Syiah sebagai tempat sujud ketika solat. Persoalannya di sini, benarkah golongan Syiah telah menapak di negara Indonesia? Jadi memang mazhab Syiah di Indonesia ini punya komunitas yang saya pikir tidak kurang daripada 2-3 juta orang di Indonesia. Syiah ini hakikatnya sudah mula bertapak di Indonesia sewaktu kedatangan awal Islam ke negara itu melalui penyebaran orang-orang Parsi yang tinggal di wilayah Gujarat. Raja pertama yang dipengaruhi fahaman Syiah bernama Marah Silu yang memegang tampuk kekuasaan kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Aceh. Ia menjadikan Aceh merupakan kawasan pertama yang menjadi penyebaran fahaman Syiah. Pada mulanya, Syiah ini menyebarkan fahaman ini dengan berdakwah secara taqiyah, yakni berpura-pura dalam menzahirkan tingkah laku dan perbuatan yang sebenar mereka yang sangat membenci dan memusuhi masyarakat Islam yang berfahaman Ahlus Sunnah. Dalam pegangan Syiah, taqiyah ini termasuk dalam rukun agama Syiah sehingga meninggalkan taqiyah disamakan dengan seseorang yang meninggalkan solat. Jadi, taqiyah ini digunakan oleh golongan Syiah bagi mengaburi pemerintah pada ketika itu rata-ratanya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, hubungan di antara masyarakat Syiah dan Ahlus Sunnah adalah sangat baik pada permulaannya, tidak seperti negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, Pakistan dan sebagainya. Maka, bermula pada tahun 1979, berlakunya revolusi Islam versi Syiah yang diketuai oleh Ayatollah Khomeini sehingga tertubuhnya negara Islam pertama iaitu di Iran. Nama Ayatollah Khomeini menjadi sebutan dan ketaksuban khususnya di kalangan para pemuda Islam yang terpengaruh dengan dakwah Syiah. Dengan terwujudnya kepimpinan Syiah dalam negara Iran, maka pelbagai usaha yang dilakukan dalam menyekap penyebaran ajaran batil ini, antaranya negara Arab Saudi yang menjadi musuh utama dengan negara Iran setelah sekian lamanya pada ketika itu kerana perebutan kuasa semata-mata. Pelbagai usaha telah dilakukan Arab Saudi dalam menyekap fahaman ini, antaranya dengan menerbitkan buku anti-Syiah yang diambil dari pandangan ulama terdahulu dan moden. Sahabat semua, perlu diketahui bahawa penolakan Ahlus Sunnah terhadap doktrin Syiah bukanlah kerana perbezaan pendapat dalam sesuatu permasalahan hukum. Ya, agama Islam meraihkan perbezaan dalam sesuatu perkara kerana ianya merupakan rahmat buat umat. Namun, perbezaan yang dicetuskan ini ialah melibatkan kepada permasalahan yang boleh merosakkan akidah Islam. Di antaranya ialah Syiah menolak hadis yang bukannya diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Syiah memandang imam itu maksum, yakni tiada dosa, yang hakikatnya maksum ini hanya layak disandarkan kepada para nabi dan rasul. Syiah juga tidak mengakui ijma' yang dilakukan oleh para ulama sekiranya tiada imam mereka. Syiah mengatakan bahawa menegakkan kepimpinan yakni imamah termasuk dalam rukun agama, serta Syiah tidak mengaku kekhalifahan pada zaman Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan Osman bin Affan yang kononnya telah dirampas dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Timbul persoalan di sini, siapakah imam yang dimaksudkan oleh Syiah di sini? Dalam pegangan Syiah, mereka mempercayai akan kewujudan 12 imam yang kononnya telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keturunan Rasulullah, bermula dari pelantikan imam pertama iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka mengatakan bahawa para imam inilah sepatutnya menjadi khalifah dan pemimpin kepada umat Islam setelah kewafatan Rasulullah, serta menolak kekhalifahan yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman. Dan pada ketika ini, puak-puak Syiah mendakwa akan munculnya imam ke-12 mereka iaitu Muhammad bin Hassan Al-Askari yang kononnya akan melawan Dajjal sebelum berlakunya hari kiamat. Berbalik kepada cerita kita, pengaruh Syiah di Indonesia semakin lama semakin membimbangkan. Bahkan,
pelbagai usaha dalam menyekat fahaman ini tidak dapat dibendung lagi, sehinggalah munculnya institusi agama yang berlandaskan ajaran Syiah yang dizahirkan secara terang-terangan, di antaranya Pesantren Al-Hadi di Pekalongan yang diasaskan oleh Ahmad Al-Barakbah. Begitu juga dengan Yayasan Pesantren Islam yang dibangunkan sejak lama pada tahun 1974. Pada mulanya ideologi Ikhwanul Muslimin, namun kini diubah kepada mengikuti pemikiran ajaran Syiah. Sahabat semua, semakin lama kesedaran mengenai bahayanya Syiah telah mula disedari dalam sanubari masyarakat Indonesia. Pada tahun 1957, satu gelombang menolak ajaran Syiah ini dilakukan dengan mengadakan sebuah seminar antarabangsa di Masjid Istiqlal Jakarta dalam menyedarkan masyarakat yang terpengaruh dan terpesong jauh dengan ajaran Syiah ini. Peserta dan masyarakat yang hadir dalam seminar ini membuat desakan kepada para pemerintah Indonesia pada ketika itu agar terus menyekat dan melarang ajaran Syiah ini dari terus menyebar ke Indonesia. Era reformasi yang berlaku di Iran telah membuka sifat keterbukaan kepada kelompok Syiah dalam menyebarkan dakwah Syiah. Dakwah yang dahulu mereka lakukan bersifat taqiyah, namun ianya telah bertukar kepada bersifat keterbukaan, sehingga dengan beraninya mereka ini menzahirkan pegangan mereka di setiap bandar dan kota di Indonesia dengan meraihkan upacara Syiah secara besar-besaran, antaranya upacara memperingati tragedi Hari Karbala. Hari Karbala ini disambut pada setiap 10 Muharram oleh orang Syiah yang kononnya bagi memperingati kesyahidan cucu Rasulullah, yakni Sayyidina Husain yang syahid dalam peperangan Karbala tersebut. Sebab itulah kenapa munculnya kepingan tanah liat yang dipanggil sebagai tulbah yang digunakan oleh penganut Syiah untuk sujud sewaktu melakukan solat. Kerana rata-ratanya tulbah ini diambil dari tanah Karbala yang dianggap suci bagi mereka kerana memperingati kesyahidan Sayyidina Husain di Karbala. Oleh sebab itu, tanah dari Karbala dianggap suci oleh Syiah untuk dijadikan tempat bersujud sewaktu sembahyang. Jika diteliti, di atas tulbah tersebut terdapat lakaran yang ditulis seperti Ya Husain atau Ya Zahra, yang jelas-jelas boleh membawa kepada perbuatan syirik kerana hakikat solat itu sendiri adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sebenarnya boleh saja sujud di tanah tanpa perlu sujud di atas tulbah tersebut. Bahkan, perbuatan tersebut adalah direka semata-mata dan tidak pernah dibuat oleh mana-mana ulama salaf dan khalaf kecuali golongan Syiah itu sendiri. Kembali kepada cerita, Syiah juga telah menukar strategi mereka dengan memfokuskan menyebarkan fahaman mereka melalui kefahaman fiqh yang dipelopori oleh orang-orang Syiah yang berketurunan Rasulullah yang pernah menuntut ilmu di Universiti Qom Iran. Tidak cukup dengan itu, pada 1 Julai tahun 2000, kelompok Syiah ini mula membentuk organisasi secara rasmi, iaitu Ikatan Jumaah Ahlul Bait Indonesia, yang kesannya Syiah ini semakin diterima sebahagian masyarakat Indonesia pada ketika itu. Dan akhirnya berlakulah ketegangan di antara kelompok Ahlu Sunnah dan puak Syiah ini dan hilangnya perdamaian yang telah dipupuk bertahun-tahun. Kesan daripada kesedaran Ahlu Sunnah akan bahayanya gerakan Syiah yang selama ini bertopengkan taqiyah semata-mata dalam menyampaikan agenda dan muslihat mereka. Sahabat semua, bahaya Syiah kepada akidah Islam tidak dapat dinafikan kerana ajaran Syiah memang menyesatkan dan boleh merosakkan akidah umat Islam yang berpegang kepada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita juga tidak dapat menafikan bahawa Syiah adalah pergerakan batiniyah dan merupakan pelopor kepada kemunculan puak-puak sesat dan kumpulan-kumpulan batiniyah yang lain. Secara jelasnya, akidah Syiah adalah bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, berwaspadalah dengan penyebaran dakwah ini. Berpegang teguhlah dengan ajaran Islam yang sebenar mengikut manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Moga Allah Subhanahu wa taala pelihara iman kita dan ahli keluarga kita daripada perkara sebegini. Cukup sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, like, komen dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.